Manusia hanya merancang, Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan segala-galanya. Keluarga Wan Haliah Wan Saleh dari Pasir Mas, Kelantan menjadi keluarga terbaru bersamamu minggu ini. Wan Hafnur Syafiqah atau lebih mesra dipanggil Kak Long, 13 tahun, diserang sawan beberapa bulan setelah dilahirkan. Masa jadi gini tu, ada motor tu, dia perih depan rumah. Lepas tu dia jadi kejut je lah. Dia macam kabur biasa, budak kejut biasa tu. Kita ingatkan dia kejut biasa je. Kita pun buat tak tahu lagi dalam masa sebulan dua tu, kita buat tak tahu ingat biasa ke budak. Bunyi benda kuat-kuat kat biasa dia kejut. Duduk dalam 3 bulan tu, lebih kuat. Mari dalam 10 kali sehari. Lepas tu, kau kuatlah. Nurmaini Niklah, 36 tahun, menguruskan anak sulungnya Kak Long dan 4 lagi anaknya dalam serba kekurangan. Walaupun Maini hidup dalam melankolia, dia redha dengan ketentuan ilahi. Terimalah sebab kita pergi hospital pun kita tengok ramai budak hak gini. Kita terfikir juga masa depan dia, tapi bila kita boleh adik dia hak sepenuh molek, mungkin adik dia kalau kita tak ada. Abah dia tak ada, adik-adik dia boleh jaga. Tapi kita boleh syuhada tu syukurlah dia jaga Kak Long ke apa. Kami bertemu pakar saraf kanak-kanak Dr. Nur Azni Yahya. Menurut doktor, Kak Long boleh mengatur langkah perlahan tak kala dibantu, tetapi tidak boleh menguruskan dirinya sendiri. Penyakit sawan tu berterusan sampai sekarang. Tapi dalam masa yang sama disebabkan oleh epilepsi yang teruk tu, dia menyebabkan perkembangan dia terganggu. Jadi gangguan perkembangan itu menyebabkan dia pada umur 12 tahun sekarang ni, dia berfungsi itu seperti seorang bayi yang berumur kurang daripada 2 tahun. Pada masa sekarang, sawan tu macam agak terkawal. Ada ketika sawan dia akan naik, ada ketika sawan dia okey, so dia macam turun naik lah. So dia memang kena ambil ubat sampai bila-bila. Rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala datang pelbagai bentuk. Sejak setahun lalu, Farhan menjadi penyeri keluarga Maini. Untuk meneruskan kelangsungan hidup, di sebelah pagi, Maini dan suami menjalankan perniagaan menjual barangan terpakai di beberapa kampung di sekitar Pasir Mas. Pendapatan tu tak tentulah, kalau pergi orang boleh banyak, boleh 100 lebih je banyak tu. Kadang-kadang gitu tak ada orang gori langsung pun ada juga. Balik gitu je lah. Belanja SK ni tengoklah kalau ada duit lebih kak, boleh makan lebih. Kalau ada duit ala kadar, makan ala kadar je lah kita. Tatkala mereka keluar berniaga, Kak Long ditinggalkan seorang diri di rumah. Namun, apakan daya, tiada solusi yang boleh dicapai pada ketika ini. Justru, keprihatinan jiran tetangga menjenguk Kak Long amat dihargai. Pasal ni saya kerja leluh kadang-kadang. Tak nak nyawa. Kalau saya kerja, kalau orang kapur panggil baik ke dapur ko, sambung dapur, saya buat kerja jadi saya penat, saya berhenti. Jadi kita tak melalui token, jadi tak apa. Lazimnya, di hujung minggu, Maini membawa anak keduanya, Wan Hafnur Syahwada, 12 tahun, untuk membantunya di gerai makan milik jiran. Walaupun masih lagi kanak-kanak, tanggungjawab yang digalas mematangkan syuhada. Isi hati syuhada dikongsi bersama kami. Itu trial PSR dapat berapa? 1A je. 1A je. Kenapa je 1 je? Tahu. Tak tahu, mana boleh tak tahu. Tak ada masa nak belajar ke, nak ulang gaji ke? Tak ada. Apa, kenapa? Tak ada masa tu kenapa? Nak siap kali. Nak siapkan kakak? Ibu sibuk kerja dengan abang. Ni saya tak kena buat dia. Jadi Syuhada rasa macam mana? Rasa Syuhada beban tak benda macam tu? Ataupun Syuhada tak apalah sebagai adik, Syuhada buat jugalah sebab sayang kakak, sayang mak, sayang abang. Saya buat untuk keluarga belakang. Semua buat untuk keluarga. Air mata ikhlas seorang anak mengalir tanpa diminta. Mungkin sangat tersentuh dengan penderitaan kedua-dua orang tuanya.
Perasaan saya sedih, malu kok orang. Memang dah. Lagi apa? Lagu mana? Cuma kita ketiak ni kalau ada kerja kan, alhamdulillah. Tu lah ni saya berasa rusing ya. Kalau saya tu segar, saya tak pusing. Kalau saya duduk gini saya berasa rusing. Pasal anak kecil-kecil lagi. Saya umur tua dah. Seorang yang rajin. Saya tak ada nak suruh. Dia pergi buat dah kerja tu. Macam dia dah biasa buat kerja lah. Makanya saya ambil dia kerja, dia boleh tolong ibu dia. Dapat duit saku lah untuk cuti Jumaat Sabtu. Syukurlah sebab boleh tolong orang yang susah. Okay? Kita pun tak ada juga tapi kurangnya sebab kita boleh bagi rezeki lah. Kita nak bagi banyak pun kita tak mampu juga. Nak cantik, nak jelita? Jangan ke mana-mana. Karisma Mulus Tanpa Celah akan menemani anda sebentar lagi. Kembali bertenaga bersama Jus Nusantara, penghulu segala produk. Wan Halia Wan Saleh, bapa kepada 5 cahaya mata, membesarkan anak-anak yang masih kecil, tatkala kesihatan dirinya yang makin merudum sangat meresahkan hidupnya. Dia tidak lagi mampu untuk bekerja keras. Nak ke rumah tu saya berhenti tu selepas saya kena sakit kerok lah. Mana kita kata kerok lah. Saya tak boleh nak kecek pula, laju pun tak boleh jadi lelah. Sementara nak kerja rumah batu kena gaul semai, kena kalau plaster dia makan napah. Jadi saya lelah. Kak Long mendapat bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat sebanyak RM300 sebulan. Dia memerlukan perbelanjaan yang besar untuk membeli lampin pakai buang dan susu khas. Sejak awal tahun ini, perbelanjaan Kak Long makin meningkat. Begitu juga dengan 3 lagi adiknya yang di bangku sekolah. Insiden terputus wang simpanan benar-benar merobek hati si ayah. Putus tu ada sekali baru ni ya. Memang saya pernah saya hidup, saya tak pernah lalui benda lagu tu. Jadi tak boleh kata tak ada gapo. Saya rasa sedih kok. Saya ada tonggih 2 butir. Saya pergi jual dengan retainer, boleh 100 lebih. Baru saya boleh beli beras. Semasa ibu bapanya keluar mencari rezeki, Syuhada yang menguruskan Kak Long. Jarak umur yang tidak jauh menjadikan kedua beradik ini sangat rapat. Walaupun tidak sempurna, kasih sayang Syuhada terhadap Kak Long tidak bersempadan. Kalau saya tengok dia dalam bilik, saya memikir kalau dia mati tak tahulah. Maaf cakaplah kalau apa berlaku dekat dia. Tak tahulah kan. Masa nak pergi PSR tu, ibu kata, buat mul ingat kalung. Ingat kalung kat rumah. Ingat keluarga. Selalu ingat keluarga. Dari 5 tahun lagi saya cita-cita saya nak jadi guru. Tapi saya tak tahu boleh tu. Syuhada bagaikan lilin yang membakar diri. Kasih dan sayang mendorongnya berkorban demi Kak Long. Masa untuk dirinya sendiri tidak diindahkan. Kadangkala fokus untuk mengulang kaji pelajaran terbantut, terutama ketika Kak Long meraung kesakitan. Kakak saya ni kemarin dia suka-suka ataupun dia menangis kesakitan. Sedihlah tengok dia nangis, kuatlah Cik. Dan dia macam tak tahan terus dia terlalu sakit. Habis Syuhada sebagai adik buat apa, peluk dia ke, pegang dia ke, pujuk dia ke? Tak bagi susu ataupun ambil ubat jumur dekat perut kakak. Selain Maini, hanya Syuhada yang mahir menguruskan Kak Long.
Pada usia 12 tahun, naluri kanak-kanak ini sama juga seperti kanak-kanak seusianya. Namun, masa depannya telah dirancang oleh ibu bapanya. Sungguh pun jauh di sudut hatinya. Perpisahan tidak diingini. Saya ingin nak telefon. Seperti kakak saya ada kat sekolah. Tapi masih tak mampu beli. Nak telefon. Kenapa pada Syuhada penting sangat telefon ni? Sebab ibu nak hantar saya kat asrama dah. Saya nak berhubung dia setiap masa. Tak mesti putus. Dari 5 tahun ke dah jenis, saya tak pernah tinggal kakak. Tapi ibu sudah asrama. Tapi nanti kalau masuk asrama awak tak sedih ke? Dah Kak Long tak ada siapa nak jaga? Sedih juga tapi ibu suruh. Ibu ingin nak tengok saya berjaya. Saya bermula sekali daripada keluarga saya. Kru bersamamu ke sekolah tempat Syuhada mencari ilmu. Syuhada baru saja menduduki ujian peperiksaan sekolah rendah UPSR. Setiap ibu bapa mengharapkan anaknya berjaya dalam kehidupan. Di sekolah ini sebagai sebuah sekolah yang sentiasa merencanakan program untuk kecemerlangan akademik dan sasiah pelajar, kita adakan program-program tambahan yang mana ada dalam bentuk pembelajaran tambahan pada waktu malam, pembelajaran pada selepas waktu sekolah. Warna Syuhada ini telah diambil sebagai pelajar yang mendapat pembiayaan daripada PIBG untuk menampung semua keperluan pembelajaran dia. Di samping itu, sebagai pelajar yang tersenarai sebagai pelajar miskin, sememangnya dia telah mendapat pelbagai bantuan pun daripada pihak Kementerian Pendidikan dan juga Kerajaan Malaysia, seperti dia dapat bantuan RMTS, bantuan persekolahan awal tahun, bantuan KUAM dan juga bantuan-bantuan lain sebagaimana pelajar-pelajar biasa Timur memang Wan Syuhada ni Timur. Pelajaran turut dititik beratkan kepada Wan Hafnur Syakistina 7 tahun dan Wan Hafnur Syazmin 6 tahun. Kistina bersekolah di sekolah jenis kebangsaan Cina. Penguasaannya dalam bahasa Cina sangat membanggakan. Cikgu pun tak letak dia kelas Linus lah. Kalau Cina pun dia ada kelas Linus juga. Kalau tak boleh baca Cina, dia duduk kelas Linus. Tapi dia boleh baca? Dia boleh. Kita tak pernah kena panggil lah cikgu. Masalah dia baca tu memang kita tak aja kena panggil. Dia boleh lah ikut. Dia boleh ikut. 技术连上学，蜜蜂气花园上学，小朋友拍拍手上，小星星，老师读，我也读，老师写。 Nak cantik? Nak jelita? Jangan ke mana-mana. Karisma Mulus Tanpa Celah akan menemani anda sebentar lagi. Kembali bertenaga bersama Jus Nusantara, penghulu segala produk. Keluarga terbaru bersamamu ini turut menerima kunjungan daripada Klub Asnaf Kelantan, sebuah NGO yang bergiat aktif menghulurkan bantuan kepada yang memerlukan, terutama penduduk di Kelantan. Beberapa jalan penyelesaian dirungkai untuk meleraikan kemelut kesusahan keluarga ini. Kita boleh bantu juga dengan keluarga ni dengan enhance dia punya capability untuk mencapai customer dia melalui media sosial. Dan saya percaya kalau kita boleh set workshop baliah ni dengan baik, dia tak perlu keluar jauh untuk jual bandel. Nak menolong anak dia yang kedua ni untuk berjaya dalam pelajaran. Satu, sokongan daripada pihak sekolah sendiri yang hampir dengan anak dia ni setiap hari. Nombor dua, jiran-jiran. Dan nombor tiga, mungkin masyarakat lah. Mereka berjanji memperuntukkan sedikit sumbangan bagi memberi keselesaan kepada Kak Long sekeluarga. Kipas angin serta lampu di kedua-dua bilik anak-anak Maini akan diganti. Peralatan perbelanjaran untuk 3 adik-beradik yang lain juga dikenal pasti. Semua manusia ni Allah ciptakan dia ada cabaran-cabaran dia sendiri dalam hidup. Yang kita yang sempurna ni pun
Kalau bokok kepala kita pun ada juga cabaran kita. Cuma kena ingatlah Allah Ta'ala dia berpesan ya, dalam surah Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh ta'adzana rabbukum. Dan ingatlah ketika Tuhan kamu berkata, la in syakartum. Demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, la azidannakum. Nescaya aku tambah nikmat kepadamu. Jadi Allah kata bersyukur. Apa pun yang kita hadapi, tak kiralah abaliah ke saya sendiri ke siapa-siapa di luar sana, kalau ada cabaran dalam hidup, kena renung kembali nikmat yang kita ada. Mendekati Maini dalam sesi wawancaranya, dia turut meluahkan keinginannya untuk memiliki lesen kereta untuk memudahkannya mencari rezeki. Tak ada lesen, tak ada duit nak ambil lesen banyak. Takut bawa kereta atas jalan raya. Tu kalau jauh saya pergi dengan suami lah, kalau dekat-dekat saya bawa sendiri je. Kami tunaikan keinginan Maini dengan bantuan daripada Akademi Memandu AMKIST. Pihak AMKIST bersetuju menaja sepenuhnya lesen memandu Maini sehingga berjaya. Penerangan dan panduan pemanduan berhemah disampaikan untuk memberi gambaran dalam pengambilan lesen kelak. Kita menaja lesen secara percuma, membantu sebab disebabkan kos sara hidup yang tinggi, harga lesen yang tinggi. Macam di AMKIS ni kita selalu buat harga-harga yang rendah lah, promosi apa semua. Kini dengan bantuan dengan kerjasama bersama Mutwi 3, kita akan menaja sepenuhnya calon Kak Maini ni yang anak dia cacat apa semua, keluarga yang susah, untuk menaja lesen secara percuma daripada A sampai ke Z sehingga dia luluh lah, kita akan membantu. Secara dasarnya, Maini boleh memandu, namun kerana kekangan kewangan, dia tidak mampu untuk mengambil lesen. Sekalung terima kasih kepada pihak AMKIST kerana sudi menaja dan memenuhi impian Maini yang telah lama dipendam. Kita berbesar hati, harap kita minta Kak Maini ni belajarlah bersungguh-sungguh. Demi untuk keluarga dia, kita bantu dia ni untuk dapatkan lesen, untuk dia membantu keluarga dia semula lah. Tujuan kita ni adalah untuk infak untuk arwah juga. Arwah Haji Muhammad Zamri, Presiden kita dulu. Jadi kita meneruskan kesinambungan arwah. Keluarga ini juga mendapat kunjungan daripada wakil pemimpin setempat. Maini menyuarakan keinginan untuk memiliki kediaman sendiri. Berikutan ketika ini, mereka menyewa rumah dengan bayaran RM250 sebulan. Satu ya, kalau boleh rumah ada. Mana saya mati pekerja mata kapak. Saya berharap perkara ini dapat kita selesaikan dengan cara kita membuat permohonan dengan kerajaan pusat, terutamanya KKLW, Kementerian Luar Bandar. Kerana kalau dapat kita beri rumah percuma lah, rumah PPRT.